Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi dan juga pengacara majlis, imam-imam dan semua yang terkuasa surau ataupun Masjid An-Naim, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingga, nikmat yang sangat besar apabila kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan tanda nama orang hebat ni, nama Muhammad bin Wasi'. Dia kata, ma baqiya fid dunya syai'un alazzuhu illa as-salah fil jamaah wa liqa'il ikhwan. Tidak ada lagi yang tinggal dalam dunia ini di antara kenikmatan yang cukup seronok lebih daripada kita dapat melakukan salat berjamaah dan berjumpa, bertemu dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang se-Islam. Kerana itu saya mengatakan dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah di dalam salatul jamaah ini adalah merupakan suatu nikmat yang cukup besar, suatu nikmat yang tidak terhingga. Untuk kita syukuri nikmat ini, iaitulah kita teruskan agenda yang kita ada ini. Kata di para penyair, bisyukri tadumun ni'am. Dengan kita bersyukur, nikmat itu berkekalan. Para jemaah sekalian, banyak perkara yang Allah sediakan untuk kita, tetapi kadang-kadang kita terlupa, lalai ataupun lara daripada mengambil kesempatan. Terutama sekali di musim-musim haji begini, banyak terdapat peluang-peluang untuk kita meraih pahala haji. Meraih pahala haji, bukan makna tak payah pergi haji, anda mendapat pahala haji. Orang-orang yang berniat nak pergi haji, niat dah pergi daftar dah, setengah waktu pergi bayar deposit dah ke syarikat pengendali haji, saya nak pergi. Kawan tu pun bagi jaminan, insya-Allah kemah mulut, penuh mulut, kata orang jaminan, tidak kata jamin perlahan-perlahan ya. Kita membuat persiapan, hadir kursus, hadir majlis-majlis motivasi tentang haji, tiba-tiba tak dapat. Ya rahilina ila mina bil qiyadi, kata ahli penyair, orang dah berangkat pergi, kita duduk lagi menunggu peluang untuk pergi. Kata di para ulama, orang ini mendapat pahala berangkat sekali dengan jemaah haji. Kita duduk di sini dengan penuh perasaan hiba sayu kita ni, tapi ditulis pahala pergi haji. Allah. Cuma sahabat-sahabat kita ni bila nak pergi haji, dia ada dua masalah. Ada orang yang maklum kepada orang, ada orang yang sembunyi terus, dia tak bagi tahu nak pergi haji. Kabar-kabar tengok, mana dia tu tak ada nampak mari masjid. Orang kata berangkat dah, pergi Mekah dah, duduk di Mekah dah sekarang. Jadi apakah pendekatan yang baik dalam masalah ini? Bila saya tanya, kenapa tak nak beritahu pada orang pergi haji? Yang dia pertama, takut macam nak menunjuk-nunjuk, takut riak. Yang kedua, takut orang bagi duit. Kita ni biasa kan, sahabat-sahabat nak pergi haji ni bagi dah. Kita pun cakap dengan dia nak tumpang, yang ni bukan nak bagi dengan dia kaya dah, duit tu nak tumpang pergi Mekah. Dan kalau saya bersama jemaah, saya cakap, sama mana-mana ada duit orang nak tumpang, bawa sini, kita beli kambing, buat nasi mandi, tak? Buat jamuan di hotel, 3-4 hari makan hotel tu, pasal letih juga kan, kena mandi sekali, siap balik, semangat balik lagi ibadat.
Ini semua peluang para jemaah sekalian kita kena ingat. Itulah nikmatul ukhuwah, nikmatnya persaudaraan, nikmatnya kita bersahabat. Sebab apa? Bila kita nak pergi, orang mendoakan, kami doakan supaya selamat, dapat mengerjakan ibadat dengan sempurna, dapat pergi dan pulang balik dalam keadaan aman, sejahtera, dapat haji mabrur. Itu doa sahabat-sahabat. Dan sahabat juga berpeluang untuk berpesan supaya berdoa. Kita tak suruh dia pesan beli kopiah ke beli apa, tasbih banyak lah kat sini pun. Beli kopiah kat Mekah dengan tasbih pun buat made in China juga. Baik-baik pergi beli kat pasar sini lebih senang. Kadang-kadang kita beli barang sana, beli harga 5 rial, dia punya pos 15. Saya waktu mula-mula duit jatuh dulu, waktu taklimat kita kepada jemaah, kata ginilah senang, supaya kita tidak rugi banyak kali, tuan-tuan pergi beli siap dah. Beli tasbihnya, beli sejadah, beli kopiah yang nak bagi ni, masuk dalam kotak sale siap, tulis. Jadi waktu kawan lepas balik Mekah esok, kita buka kotak ni, mari saya nak bagi barang orang baru balik Mekah. Bukan barang dari Mekah, barang orang baru balik Mekah. Itu ayat tu betul tu. Tak ada kelentong apa ayat tu, ayat yang benar. Barang orang baru balik Mekah, dia baru balik Mekah, barang dia beli sini. Jadi kalau orang tengok pun tak ada beza apa, sama-sama Shanghai belaka. Kalau kopiah tu sama ya, dia punya satu mazhab je yang balik Mekah. Itu di antara nikmatul ukhuwah. Dan yang penting sekali, bila orang nak pergi ni, iaitulah kita minta supaya dia doakan kita. Itu je minta. Jangan minta yang pelik-pelik, jangan bawa balik aku itu ini, tak payah. Semua ada kat sini menyusahkan kawan. Yang kita nak minta, doakan, jangan lupa doakan saya bersama. Sebab apa? Di dalam hadis Nabi SAW sebut, iaitulah Allah SWT bagi keampunan kepada orang yang berada di bumi Arafah, dan bagi mereka yang diminta oleh orang itu. Kita doa, ya Allah berikanlah keampunan kepada saya, kesihatan, keselamatan, dan juga kepada orang yang berpesan. Itu je, sepatutnya tambah. Ada setengah orang dibawa senarai siap, satu file. Saya pernah jumpa satu kumpulan, dia nak pergi Arafah buat persiapan, ada file siap. Kata ni file apa ni? Buka tengok file pesanan. Saya sekarang ni sudah ada 5 siri BMW, minta naik 7. Saya kata ni file mengarut saja, tinggal aja kat Mekah, jangan bawa pergi Arafah. Dia kata ni pesanan awak sebut sepatah aja, kata ya Allah berikanlah hajat saya dan hajat kawan-kawan yang berpesan. Itu je. Ayuh lepas baca senarai kepala 7, kepala 8 sini buat apa dah? Kita nak baca Quran, kita nak zikir, bukan ada habis masa dengan duk baca senarai orang. Itu dia panggil nikmatul ukhuwah, ini sangat besar. Sebab apa? Allah SWT gambarkan dalam Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Allah kata ingatlah kepada nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan ke atas kamu ketika kamu bermusuhan. Ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Nabi sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Orang-orang Aus dengan Khazraj yang kemudian jadi Ansar, mereka ini kabilahnya Aus, statusnya Ansar, jadi orang beriman. Mereka dua kabilah ini asalnya berperang di Madinah. Mengikut ahli sejarah kata, saya catat dalam buku sejarah Madinah tu, lebih kurang 120 tahun dia punya peperangan. Dia perang, mati ramai, angkat bendera putih, stop dulu, kita didik anak dulu, besarkan anak muda-muda yang ada ni baru 15, jadi 20, dia cari pula kes. Kadang-kadang punca berlaku perbalahan tu bukannya besar, punca mari daripada mana? Mari daripada unta dia masuk dalam kawasan kawan ni, dia pukul unta tu, satu kabilah bangun, perang balik. Jadi berterusan permusuhan itu sampai 120 tahun. Bila Allah kata fa'allafa baina qulubikum, bila mari Islam, Allah damaikan hati mereka. Allah damaikan hati mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian selepas daripada itu kamu semuanya menjadi bersaudara, jadi bersahabat. Maka orang yang bukan Islam, orang yang berperang, sama-sama mereka boleh bersahabat. Ayat ini dalam surah Ali Imran 103. Jadi kita yang sudah Islam sepatutnya mutajami'in, mutajalisin, mutahabbin. Sepatutnya kita lah orang yang berkumpul, orang yang boleh duduk bersama, orang yang berkasih sayang. Sebab kita sudah lahir dalam Islam, lahir dalam satu akidah,
dalam satu keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kita duduk di atas satu landasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua kita bila Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai ke akhir. Jadi tidak ada perbezaan di antara kita sama-sama kita. Yang berbeza yang mungkin sedikit-sedikit dalam beberapa masalah teknikal, itu dipanggil di bawah skop boleh bertoleransi dan boleh berukhuwah dalam perkara-perkara yang seperti itu. Maka pada jemaah sekalian, ayat yang dibaca dalam solat tadi, ingat tak ayat tu? Di antara ayatnya, ayat cerita persahabatan yang tidak ada tolak banding, iaitulah persahabatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut cerita dalam Quran. Karena itu para ulama Ahlussunnah mengatakan, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar atau mengutuk Abu Bakar, maka orang itu sudah dikira bukan Islam. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, izhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada dalam gua. Tak ada ulama tafsir yang menghuraikan bahawa mereka berdua tu lain daripada Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Pergi cari ulama tafsir mana, mereka mengatakan huma, dua orang dalam gua ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua. Abu Bakar menunjukkan satu sikap sohbah yang tidak ada tolak banding. Fidaka abi wa ummi, itu je sebutannya. Kalau ada apa-apa kes, ya Rasulullah, saya tebuh Rasulullah dengan mak ayah saya. Maknanya kita biarlah apa yang terjadi pun, dia dulu akan kena. Dalam musafir yang begitu besar sejarahnya, yang telah menukar satu landscape sejarah, iaitulah musafir hijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi musafir ini dirakam dalam Al-Quran, izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Sayyidina Abu Bakar nampak macam resah. Kenapa tak resah tuan-tuan dan puan-puan? Kita duduk dalam gua, saya masuk dalam gua tu, gua Saur. Kita duduk ini, nampak kaki orang berjalan pusing gua, nampak kaki orang. Ni jemaah-jemaah haji ke umrah yang muda-muda sihat ni, insya-Allah kita pergi sekali dengan package, kita naik gua Saur. Ada orang kata, orang pergi nak tawaf kat apa, dia sibuk naik gua. Tidak jadi masalah, tawaf kita tawaf. Ini satu kajian sejarah bagaimana nak tengok perjuangan. Kita nak naik sekali pun rasa detik. Rasulullah naik, Sayyidina Abu Bakar naik, Abdullah Abu Bakar hari-hari naik bawa susu, di perah susu di bawah dan bawa naik atas. Jadi kita nak naik tidak syarat naik, tuan-tuan, nak tengok. Kalau tak mampu tengok video orang dah ambil atas. Jadi nampak. Ketika Sayyidina Abu Bakar nampak resah, kafir duduk keliling Nabi dengan penuh keyakinan. Nabi kata apa? Ma zannuka bisnainin Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, apa yang kamu nak sangka kita berdua dalam gua? Allah bersama kita. Allah bersama kita. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar tenang. Perasaan resah dia hilang apabila dengan penuh keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Allah bersama kita. Kita ini kalau kita tengok dari sudut kedudukan kita, lemah nampak. Palestin dikepung, sampai nak masuk Masjid Aqsa pun tak boleh, kan? Tapi barilah campur tangan sikit-sikit daripada negara-negara Islam, akhirnya buka. Kita tak tahu dia buka tu kerana campur tangan ke kerana ada janji-janji yang tertentu yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin sehingga mereka akur dengan keputusan. Wallahu alam, itu di antara bacaan-bacaan politik dunia ni kita tidak. Yang kita nak tengok iaitulah keyakinan kita bahawa pertolongan Allah Azza wa Jalla masih wujud. Orang-orang yang soleh dalam dunia ini masih kuat. Tetapi biarlah yang kita nak sebut, nikmatus suhbati wal ukhuwah itu biar besar dalam jiwa kita. Kata di Ibnul Muqaffa rahimahullahu taala, fa inna suhbatal akhyar turisul khair. Muhammad bin Wasik kata apa tadi? Nikmat yang paling lazat yang kita duduk atas dunia ni, boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat. Yang kedua, boleh salatul jamaah. Allahu akbar. Ini di antara sebab salatul jamaah. Sehingga ada orang mari tanya saya, dia kata, Ustaz,
saya ni sayang kepada keluarga. Kata semua orang sayang keluarga. Habis apa yang naknya sebenarnya dalam soalan tu? Dia kata kalau macam tu saya nak solat dengan family di rumah. Ini menarik juga soalan ni. Kalau mari tanya pengurusi masjid, marah dah dia. Habis masjid aku buat untuk siapa je? Takkan untuk jemaah je. Saya kata tidak jadi masalah. Ada beberapa peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni dia mari solat berjamaah dengan Nabi di masjid. Lepas solat dia balik ke kampung dia, jadi imam pula di kampung. Jadi jemaah dia lewatkan sikit. Tunggu imam balik. Mana kita letak contohnya Zuhur ataupun Maghrib, Isya, dia mari solat dengan Nabi, biasanya solat Isya. Sebab Maghrib tu waktu sempit. Solat Isya, kemudian dia balik macam Muaz. Dia balik semula jadi imam di kampung dia. Jadi orang tunggu. Imam takkanlah dia kata aku ni jadi imamnya tinggal jemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhu bila boleh tengok je Nabi, tenang. Tengoknya Nabi ada, gembira. Boleh balik. Bila balik rumah jadi imam. Jadi kita pun mari solat berjamaah di masjid, kemudian kita balik rumah jadi imam kepada keluarga. Anak-anak kita, isteri dah tunggu siap-siap dah. Oh, dia kata ada kuliah, mari pula lepas tu. Sudah jadi imam, dah sayang keluarga. Eloknya kita sayang dengan keluarga dengan apa? Dengan cara mana? Dengan cara kita pergi sekali dengan keluarga. Pasal itulah saya buat kempen hari ni, masuk syurga sekeluarga. Nak ke tak nak tuan-tuan? Nak ke tak nak? Tak payah tanya lah Ustaz, tak perlu tanya lagi, soalan tu semua orang nak. Kita jawab dengan mulut yang naknya, tapi dari sudut tindakan kita macam tak nak. Mari jauh-jauh nak buat tuduhan dengan orang ke? Nah, saya tidak buat tuduhan, saya buat soalan. Berapa kali kita bawa anak kita, isteri kita, keluarga kita berjamaah bersama di masjid? Kalau ada kuliah kita bawa bersama mari. Berapa kali? Dia baru nak fikir, kalau malam minggu saya bawa. Boleh tahan. Kadang-kadang tak bawa langsung. Jadi macam kita yang nak syurga, anak-anak biar dia berguru dengan apa-apa yang ada di rumah dia tu, dengan gadget-gadget yang ada, dengan channel-channel, dengan alat-alat media yang tidak terkawal lagi ni, seolah-olah macam engkau duduk je lah, pilih pandai-pandai sendiri nak pergi syurga, aku nak pergi dah. Itu ibarat yang sangat simple, yang boleh mencuit perasaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan balik rumah hari ni, tulis satu program masuk syurga sekeluarga. Habis nak pergi macam mana? Kalau kita pergi belajar, bawa juga keluarga kita belajar. Kalau kita pergi halaqah Quran, kita bawa juga mereka halaqah Quran. Kalau kita pergi salat berjamaah, bawa sama tu jemaah, biar kita nampak satu kumpulan mari. Siapa dia ni? Anak beranak orang ni. Ini kumpulan anak beranak orang ni. Yang tak tahannya, kata dia pengurusi masjid, dia hantar wakil pergi masjid, ayah tak pergi. Itu berat. Saya pernah ceramah di sini, tak jauh lah daripada sini. Bising sungguh. Kuliah selepas tarawih, bising sangat-sangat. Pengurusi masjid pergi tangkap budak, pegang. Dia suruh AJK masjid, macam tak puas hati, dia bangun sendiri pergi pegang budak. Dia kata, mana bapakmu? Mengamuk dia. Mana kalau ada ayah atas masjid, ayah saya ingat saya kena sound dengan pengurusi. Budak tu kata, ayah dengan mak saya tak mari, dia hantar saya je mari. Saya pun terkejut, Masya Allah. Kalau hantar anak pergi solat tak apa, hantar anak untuk pergi bising di masjid, orang nak tarawih, orang nak tazkirah. Masya Allah, tabarakallah. Ini nak masuk syurga satu keluarga ke macam mana? Jadi para jemaah sekalian, tak payahlah saya buat satu format macam mana masuk syurga. Tuan-tuan boleh senaraikan sendiri. Kita buat senarai projek masuk syurga sekeluarga dengan cara kita bawa anak-anak kita mengikut kesesuaian. Contohnya kita kata hari ni majlis kuliah kita ni agak sukar, jadi kita tak bawa lah yang kecil-kecil kan. Tengoklah keadaan sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana kita nak menjaga al-ukhuwah supaya hati kita ni termasuk di kalangan hati orang yang baik. Fa inna suhbatal akhyar, bersahabat dengan orang baik-baik, turisul khair, dia akan membuahkan kebaikan. Sebab kita kadang-kadang kita tengok orang yang kuat ibadat, kita tengok dia, kita rasa nak ibadat. Haji tu mari dah, Masya Allah, tabarakallah. Dia ni sahawal, mari awal masuk dalam masjid tak ada dah, buka Quran dia, baca Quran dia. Kalau nak cakap dengan dia, tunggu lepas salat. Jangan masuk masjid belum tahiyatul masjid tu ada mula buka kelab dah, jangan. Ada juga macam tu orang, dia tunggu siap dekat pintu masjid. Kawan tu masuk belum tahiyatul masjid, mari sini, dah buka cerita,
macam-macam hikayat yang ditimbulkan, maka kita mengatakan ini satu kerusakan, bukan satu kebaikan. Ibarat berkawan ni seperti angin, kata di ulama, karih. Angin ni kalau dia lalu ikut tempat wangi, kita duduk sebelah tu, Allah sedapnya bau. Tapi kalau angin lalu tempat busuk, macam kita duduk belakang lori sampah contohnya. Kita di bandar ni taklah jumpa sangat. Kalau kita di kampung, duduk di belakang lori yang bawa puk getah, kan, getah yang orang toreh tu, kalau orang sini panggil apa, puk juga, getah scrap lah, bau, bukan sangat bau, kereta kita pun habis cermin, katanya turun dia punya air. Jadi itu ibarat, bukan satu hina kepada orang kerja tu. Maknanya kita pilih sohbatul akhyar, memilih sahabat-sahabat yang baik ini untuk apa? Untuk kita mendapat tempias angin yang baik. Jadi dalam beberapa senarai yang dibuat oleh para ulama, bagaimana kita nak didik jiwa kita, hati kita ni supaya menjadi orang yang baik, iaitulah ijtinabul ghadab. Jangan mudah marah, jangan mudah bersifat marah. Dia kata saya sekarang ni berusaha untuk nak buang marah, tak boleh. Saya baca dalam kitab, kalau tuan-tuan mungkin baca kitab Penawar Bagi Hati, marah ini satu sifat yang dicela pada syarak. Tetapi bila marah tu dicela? Apabila melampaui batas. Ada orang tanya, Syekh, penting ke tidak kalau kita buang sifat marah? Macam sekarang ni kan, orang pergi hospital boleh buang lemak lah, macam-macam buang. Tuan Syekh kata tak boleh. Marah tu dia ada tempat dia, dan tak marah ada tempat. Budak laku kesalahan kecil je, kesalahannya sikit sangat. Orang buat salah kita tak banyak, dia langgar selipar kita je contohnya. Dia mari parking tempat kita duduk, kita cakap je dia, saudara, sini saya ni, sini parking untuk orang tua-tua, untuk orang OKU. Jadi kalau boleh lain kali letak je sebelah tu, boleh tak? Ataupun kita AJK masjid, kita tunggu dekat kereta tu, kawan tu turun masjid, tasbih duduk bergerak lagi, subhanallah, subhanallah, cekah tu, awak buta kah? OKU tak nampak? Macam mana agak-agak? Surah lain dah lah, tak masuk dah, surah An-Naim tak mari dah. Dia kata pengurus siapa macam ni kan? Itu je cara. Dan marah itu penting sebab bila kita tengok orang langgar syariat Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW, kalau orang mari, sampai badui mari tarik kain Nabi, bekas kain, mari minta barang tu, ya Muhammad a'tini, tapi dia dah tarik kain ridak Nabi ni sampai merah di sini. Nabi kata a'ti. Nabi beritahu kepada pembantu dia, beri apa dia nak unta bagi unta, nak kambing bagi kambing. Sekali sahabat ni mari buat benda yang menyalahi peraturan, sebagaimana berlaku kepada Usamah bin Zaid, mari minta syafaat, minta dengan Nabi SAW supaya kurangkan hukuman kepada Ghamid, seorang perempuan Al-Makhzumiyah yang mencuri itu. Nabi kita naik mimbar, ma balu qaum, apa ada orang ini atashfa'u fi haddin min hududillah, bubah muka, mari nak kurangkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Orang mencuri yang cukup nisak dia potong tangan. Jadi bila menyentuh tentang Islam, menyentuh tentang kehormatan Nabi SAW, maka kita mesti marah, kita mesti marah. Ni kadang-kadang kita duduk termenung seorang ya, tengok budak-budak zaman sekarang ni lukis kartun hina Nabi, tak kata apa kita, tak buat protes, tak ada apa, tak ada satu report polis pun sampai di balai polis. Berapa orang report? Orang hina Islam. Tak buat lagi kita tak? Tapi kalau orang mari cerca kita, orang mari letak poster depan kereta kita, tulis macam-macam, 3 balai polis kita pergi report, seorang kita yang pergi pun. Sebab intiqam, nak marah untuk diri, itu tidak baik. Untuk diri kita, tuan-tuan kena ingat, orang marah dengan kita tanpa sebab, orang mencerca kita tanpa hak, tuan-tuan sabar dan puan-puan bersabar, kita boleh pahala. Kalau kita dengar contohnya ada orang kata, orang ni kata ke awak, jangan balas, kita kata kira salam ke dia, ucap terima kasih. Pelik. Kalau orang lain bukan ucap terima kasih, kiri salam penumbuk dah. Tangan dia kata, ini kena aku siapa? Kita kira salam terima kasih. Dia kata, kenapa terima kasih? Sebab awak sudah bagi pahala awak kepada saya.
Pernah dikata di kalangan ulama salaf, saya tak silap, Hasan Basri ke siapa, bila orang bagi tahu kepada dia, orang ni cerita awak, dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku pahala yang aku tak buat. Subhanallah. Kita dia orang duk kutuk kita, kutuk yang tak betul lah. Kalau kita memang buat salah sungguh, kena ubah. Jangan kata biar dia kutuklah aku nak pahala. Tak boleh, kita kena taubat dulu. Jangan pula kita buka pintu fitnah kepada orang. Jangan kita jadi buka pintu fitnah untuk orang buat. Maka untuk menjaga ukhuwah, menjaga hati kita tenang, marah mesti dikawal, kontrol. Kalau tak ada langsung sifat marah, itu bukan manusia. Minta maaf, saya sebut contoh. Di antara hayawan yang tak boleh dimakan, bukan sekat tahu dimakan, disebut dalam Quran. Binatang apa? Ya, khinzir. Jangan sebut babi, kasar tak? Khinzir. Sebut khinzir. Dia begitulah manusia hari ni, sukar nak guna istilah sekarang. Bahasa jenis makan babi, tak boleh, kena sebut khinzir. Orang tanya pula, khinzir itu apa? Babi. Jadi akhirnya babi jugalah senang. Itu di antara perkara makanan yang disebut dalam Quran. Walahmi khinzir, walahma khinzir. Yang lain tak sebut. Daging apa-apa pun tak yang sebutnya. Yang lain sebut khaba'is. Tapi khinzir disebut dengan nas Qurani. Para pengkaji dari sudut ulama Islam ambil nas ini korek. Apa masalahnya sehingga Allah Ta'ala sebut daging? Rupanya khinzir ini spesies hayawan yang tidak ada sifat cemburu dan dia tidak ada marah dalam bab ini. Tak ada. Mungkin dia kelahi dalam bab nak berebut makanan, tapi dalam bab cemburu tak ada. Bini dia siapa nak ambil, tak ada masalah. Anak dia siapa nak buat, dia tak ada sifat cemburu. Maknanya orang yang langsung tidak ada marah, dia tengok isteri dia keluar bebas ke sana ke sini, tidak tutup aurat, anak-anak dia pun bebas berkawan dengan siapa entah mana, kan? Nak ada aurat tak ada aurat pun sama juga, relax je. Dia tolong bawa pula. Pak Haji, siapa tu cantik tu? Oh, itu anak perempuan saya. Dengan pakai baju nampak bulu ketiaknya dengan apanya, kan? Pak Haji bawa anak yang tak tutup aurat. Budak-budak sekarang jangan main Pak Haji macam ni. Sebab apa? Bahaya. Orang yang sudah hilang sifat cemburu, sudah hilang kemarahan dia dalam menjaga agama, maka orang ni sangat berat dia punya kedudukan. Jangan buat bandingan lah. Saya pun tak nak banding, saya cerita mukadimahnya tadi. Jadi bahayanya tidak ada sifat marah. Jadi marah yang terkawal itu. Kemudian di antara al-musarahah wal musalahah, kita mesti bercakap berterus terang. Sukar hari ni, kadang-kadang kita nak cakap terus terang payah. Duk main sindir, 3 kali sindir tak lepas-lepas lagi, kan? Bila kita pergi nak tegur orang ni kita kenal tak tutup aurat. Kita pergi rumah dia semua ada tudung belakang, meja ada tudung, almari ada tudung, apa lagi tadi, TV pun tudung. Tuan rumah je tak bertudung, macam nak tegur. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, cantiknya rumah ni, semua bertudung, kecuali tuan dia je. Berani tak berani? Kebetulan dia pula baru tetamu nak mari, baru pergi kedai apa, salon ke, yang buat rambut 2-3 tingkat ni. Oi, 200.5 ni rupa. Oh, dia pula bangga sebab dia tak faham. Dia tak faham. Yang kita duk main sindir tadi tak jadi, tak mengena. Baik direct terus. Allah puan, kita kan baru balik Mekah. Tudung yang beli kat hotel Sofwah dulu. Nah, ingat ni Muslimah hotel Sofwah, hotel Hilton tu. Mana tudung tu? Oh ya ada. Kalau pakai kan cantik. Kita kan Muslimah, kita kan hajah. Direct je cakap. Payah sangat nak main sindir-sindir. Kalau sindir bukan sangat dia nak faham, dia bangga pula dia punya model baru ni. Oh, bangga pula. Apa nak buat? Maknanya kita sama-sama kita eloknya al-musarahah. Artinya cakap direct. Saudara, kita bersahabat dah 20 tahun, 30 tahun bersahabat. Solat berjamaah sekali. Duduk dalam halaqah ilmu sekali. Majlis tadarus Quran bersama-sama, iftar sama-sama. Tapi satu je saya nak cakap. Saya kalau tak ada yang ni, saya cukup tenang. Dia sekarang ni pun tenang dengan saudara. Apa sifat yang kita tak suka dengan dia? Contohnya. Jadi kita sebut cara direct, satu one by one. Jangan lebih daripada seorang. Lebih pada seorang, kata Imam Syafi'i, nasihat lebih daripada seorang itu mengaibkan.
Nak nasihat seorang sama seorang, baru nama nasihat. Kita ni pula suka nasihat depan orang dah. Nak suruh nampak kita ni hebat, kita ni sahabat. Jadi kita nasihat benda-benda yang menyentuh peribadi, elok berjumpa sama seorang. Musarahah, daripada kita duk sakit hati sampai ke mati, baik kita direct dengan dia, beritahu saya minta tolong yang ni je ya. Mana kalau depan saya ni saya tak suka yang ni ya. Contohnya kita kata dia baik, mari masjid, mari kuliah semua, tapi suka merokok. Kau tak boleh sebut tajuk ni. Ini pun termasuk dalam berterus terang dalam bercakap dah. Kalau saya tak sebut sini-sini tak jadi juga ni. Kena marah dah. Dah lagi dah. Kata gini lah, saya sangat sayang kepada awak, kita duduk sekali majlis ilmu sekali, kalau nak isap rokok juga tolonglah jangan mata saya nampak. Minta tolong tu je. Awak nak isap itu hak peribadi awak, tapi kalau boleh tinggal terus itu yang terbaik. Kalau tak boleh tinggal lagi, mujahadah sikit-sikit, tapi janganlah mata saya nampak. Minta tolong itu. Saya betul terang je dengan jemaah haji. Jemaah haji yang ikut saya, tolong kalau nak isap rokok juga pergi cari pekerja-pekerja hotel dekat dengan tong sampah dah isap kat belakang. Depan-depan lobi hotel ni jangan. Sebab nanti lepas haji saya nak keluar CJ haji tu, kita akan tulis orang lain telah mendapat haji mabrur, tuan akan ditulis mendapat haji Marlboro. Marah dia tu. Apa punya package macam ni? Tak ada juga package haji Marlboro pun ada juga atas dunia ni. Ini masalah. Baik. Maka apa-apa yang kita nak rasa tak puas hati, kita nampak tak baik kepada sahabat kita ni kan, kita terus saja direct, berterus terang. Jangan duduk cakap belakang, jangan duduk cakap sembunyi, sindir-sindir yang tak memberi kesan. Sebab apa? Kerana kita dalam dunia kehidupan ini perlu kepada berterus terang dan perdamaian. Itu yang kita nak, supaya nak jaga ukhuwah. Yang ketiga, ma'rifatu adawati syaitan. Kita sama-sama mencari, meneliti cara permusuhan yang ditanam oleh syaitan. Syaitan ni kerja dia apa? Kerja dia pagi, petang, siang, malam nak memisahkan orang di antara saudara. Itu je dia. Kadang-kadang dia mari jadi batu api, laga kau orang ni. Kadang-kadang dia mari ni. Di antara projek besar yang dibuat oleh syaitan, kalau mereka boleh memisahkan di antara silaturrahim, mana keluarga terdekat. Dan agenda besar, pernah satu kes dalam hadis sebut ni, syaitan bila waktu pagi begini, dia kumpul di satu tempat tepi dalam atas air. Nah, atas air Tasik mana wallahu alam. Mu pergi sini, awak sini, awak sini. Tengah hari nanti bagi report, laporan. Orang ni bagi, dia kata, tuan, hari ni saya berjaya. Pak Haji tu selalu pergi solat jemaah, hari ni tak pergi jemaah. Syaitan kata simple, duduk tepi. Mari hak ni lapor pula. Kecil. Bila mari yang bagi laporan, saya hari ni berjaya memisahkan di antara suami isteri. Bercerai dah hari ni. Saya attack dia, saya hasut dia, bercerai. Bos dia kata, munduk tepi aku, sebab kamu telah buat satu projek yang berjaya. Jadi kerja syaitan ni apa tuan-tuan? Yang besar dalam kepala dia, nak memisahkan di antara saudara, nak memisahkan di antara keluarga, dan nak menghancurkan sebuah rumah tangga. Ini yang besar. Maka kita hati-hati di zaman penuh dengan alat-alat yang ada, alat moden yang ada ini. Inilah zaman cabaran yang kita tak jumpa di zaman dulu. Orang-orang yang duduk di zaman dulu, mungkin ayah-ayah kita ni tahun 60-an, 70-an pun ada lagi kan. Orang dulu kalau nak buat fitnah dengan orang, hantar ke surat khabar 3 hari lagi baru keluar. Itu pun editor tengok. Betul ke tak betul ni? Betul tak? Tapi zaman kita ni pukul 1 pagi, tersedar daripada tidur, teringat nak fitnah kawan, tulis dengan Facebook. Tulis je, oh kawan ni gini, lepas. Sedar-sedar subuh esok sudah 500 like. Masya Allah, 500 menerima fitnah yang kita taburkan itu. Ini satu masalah yang besar. Jadi para jemaah sekalian, yang terakhir di antara mekanisme ataupun cara untuk kita nak menjaga ukhuwah sama-sama kita, iaitulah hifzul jawarih. Kita jaga anggota kita daripada mencabuli hak orang lain. Ingat ada hadis yang selalu dibaca, hadis 40, hadis 40, al-muslimu. Siapa dia ingat hadisnya? Kita bagi hadiah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi kata orang Islam yang baik, yang betul-betul mantap keislamannya, iaitulah apabila orang Islam lain selamat daripada lidah tangan dia dengan lidah dia dengan tangan dia.
Hari ni kita sedar pagi-pagi, tangan aku dengan lidah aku ni selamat tak selamat orang lain? Alhamdulillah, tangan tak tulis komen yang tak terpasang, selamat. Lidah pula tak mengata orang, tak mengumpat orang, selamat. Jadi kita biarlah kita jadi orang Islam yang baik. Di antara Islam yang baik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkanlah benda-benda yang tidak ada kebaikan kepada kita. Kita nak cakap ke, kita nak buat ke, kita nak apa kata, biarlah yang tidak menyentuh perasaan orang, yang tidak menyentuh tentang hak-hak Islam dan hak keagamaan, barulah kita cakap. Sebab itu yang terbaik. Maka punca perbalahan, punca permusuhan mari daripada mana? Mari daripada kalimah yang keluar. Sebagaimana kata ulama, ada beberapa perkara apabila keluar nak tarik balik sukar. Di antaranya perkataan. Lepas kita kata orang tak suka, kita saya minta maaf. Kita minta maaf, iyalah saya maaf lah, tapi dalam hati ada tak ada? Mesti 20 tahun lagi dia ingat, oh dia ni lah kata aku dulu, kan? Dia ni yang kata aku dulu ni. Hari ni masuk hospital dah, baguslah tu. 20 tahun lepas tu cerita tu. Tapi itu dia panggil perkataan yang tidak baik. Jadi para jemaah, kita jagalah nikmat yang besar Allah Ta'ala beri ni, nikmat salatul jamaah dan nikmat berukhuwah, menjaga persahabatan dan menjauhkan persengketaan. Semoga kita dapat bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang damai daripada perkara yang tidak baik. Jadi itu jelah tazkirah yang ringkas kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang nak pergi haji tadi ada sini.